Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Ahli panel dan sidang hadirin yang dirahmati Allah SWT. Sekali puji kehadirat ilahi, dengan limpah kurnia dan izinnya dapat kita bersama-sama bersua dalam perbincangan forum kita pada hari ini. Para hadirin yang dirahmati lagi disayangi, sebelum saya memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini, izinkan saya mengupas terlebih dahulu sedikit tentang tajuk forum kita pada hari ini. Tajuk forum kita pada hari ini berkisahkan tentang ajaran sesat, iaitu ajaran yang berkaitan dengan golongan Syiah dan Qadiani. Pada hari ini, dunia hari ini menyaksikan kita berhadapan dengan senario kemelut pelbagai isu berkaitan dengan perangan dan ajaran yang boleh mewujudkan ajaran sesat. Pada hari ini, ajaran sesat semakin hari semakin berleluasa secara diam-diam atau terang-terangan dan membawa pengaruh yang amat buruk pada umat Islam. Untuk pengetahuan semua, ajaran sesat membawa maksud ajaran atau amalan yang didakwa sebagai ajaran Islam, sedangkan hakikatnya ia bercanggah dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai umat Islam, sudah tentu kita tahu bahawa pegangan kita adalah berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Namun demikian, ajaran sesat yang membawa pendapat yang salah dan terpesong daripada ahli sunnah wal jamaah. Baiklah, para hadirin yang dirahmati lagi disayangi, sebelum kita menelusuri lebih mendalam tentang topik kita pada hari ini, perlulah saya meneruskan dengan memperkenalkan ahli-ahli panel kita pada hari ini. Yang berada di sebelah kanan saya, ahli panel yang pertama, iaitu saudari Nurul Hadilah binti Mazlan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, saya dalam keadaan sihat. Alhamdulillah. Seterusnya, saya memperkenalkan ahli panel yang kedua yang berada di sebelah kiri saya, iaitu saudari Nurul Farahida binti Kamarul. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, khabar baik saudara Latif. Usai salam perkenalan daripada ahli panel kita pada hari ini, seterusnya kita lanjutkan dengan topik kita, iaitu ajaran sesat. Ajaran sesat yang berkait dengan golongan Qadiani dan Syiah. Saudari Hadilah, bolehkah saudari Hadilah menerangkan lebih lanjut, lebih mendalam tentang golongan Syiah ini? Terima kasih kepada saudara Atif. Untuk pengetahuan semua, Syiah ni merupakan golongan yang menyokong Saidina Ali sebagai Khalifah Rasulullah. Syiah ni terbagi kepada tiga, iaitu Imamiyah, Zaidiyah dan Batiniyah. Kumpulan yang pertama yang ingin saya terangkan ialah kumpulan Imamiyah. Imamiyah ni merupakan golongan yang berpendapat bahawa Saidina Ali adalah imam selepas Rasulullah. Terdapat beberapa ciri golongan Imamiyah. Antaranya ialah imam mereka yang bersifat maksum dan tidak mendapat wahyu. Yang kedua, mereka menolak hadis yang tidak diriwayatkan oleh ahli al-bait. Yang ketiga, mereka berpegang pada amalan taqiyah, iaitu beriktikad, menyembunyikan iktikad apabila berhadapan dengan orang yang berlainan iktikad. Kumpulan yang kedua ialah kumpulan Zaidiyah. Kumpulan Zaidiyah ini diasaskan oleh Zaid bin Ali. Pegangan yang diamalkan oleh kumpulan Zaidiyah beriktikad bahawa perlakuan manusia adalah kehendak diri mereka sendiri dan bukan kehendak Allah. Mereka juga menganggap bahawa pelaku dosa besar berada di antara keimanan dan kekufuran. Walau bagaimanapun, mereka juga telah menolak beberapa pegangan Syiah. Antaranya ialah menolak taqiyah dan menolak Imam ke-12 sebagai Imam Al-Mahdi, iaitu Muhammad Al-Mahdi Al-Qadim. Saya pernah mendengar tentang satu kumpulan Syiah yang sangat sesat dan sangat radikal. Bolehkah saudari Hadilah menerangkan lebih lanjut tentang golongan tersebut? Baiklah, saya akan menjawab persoalan saudara Atif. Golongan yang radikal ini digelar sebagai kumpulan Batiniyah. Golongan Batiniyah ini menganggap bahawa Al-Quran mempunyai makna zahir dan batin dan hanya boleh difahami oleh imam mereka sahaja. Mereka juga mempercayai bahawa Saidina Ali adalah Tuhan mereka. Mereka juga telah menghalalkan perkara yang haram seperti menghalalkan minuman arak.
Terima kasih kepada saudari Hadilah kerana telah memberikan hujah yang begitu mantap tentang golongan Syiah itu tadi. Untuk pengetahuan semua, ajaran sesat bukanlah hanya golongan Syiah sahaja. Namun, terdapat beberapa lagi ajaran sesat yang lain seperti golongan Ahmadiyah atau lebih dikenali dengan golongan Qadiani. Beralih pula pada panel kedua, iaitu saudari Nurul Farahida. Bolehkah saudari menerangkan siapakah pengasas golongan Qadiani? Terima kasih kepada saudara Atif kerana telah memberi peluang untuk saya berhujah. Seperti mana yang dikatakan oleh saudara Atif tadi, ajaran sesat bukan sahaja datang daripada golongan Syiah, namun terdapat lagi golongan lain yang boleh mendatangkan ajaran sesat. Yang ingin saya jelaskan ialah golongan Qadiani. Golongan Qadiani ini diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad yang dilahirkan pada 13 Februari 1835 di Punjab, India. Mirza Ghulam Ahmad ini banyak menghabiskan masanya dengan mengkaji tentang ilmu agama dan mengajak pendeta-pendeta Kristian untuk berdebat dengannya. Beliau bekerja sebagai pegawai rendah di pejabat daerah di Sialkot. Beliau juga telah berjaya menjawat kedudukan penting dalam sistem pentadbiran British. Ketika beliau berumur 40 tahun, ayah beliau telah meninggal dunia. Dan ketika itu jugalah beliau telah mengaku bahawa beliau telah berinteraksi dengan Tuhan melalui wahyu. Dan sejak dari itu, beliau mendakwa dirinya sebagai insan yang terpilih, iaitu sebagai Nabi. Pada 25 Mei 1908, beliau telah meninggal dunia akibat serangan taun di Lahore. Bolehkah saudari menerangkan lebih mendalam tentang golongan yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad itu? Baiklah, saya akan menerangkan ajaran Qadiani yang dibawa oleh Mirza Ghulam Ahmad ini dengan lebih mendalam. Antara ciri-ciri kesesatan golongan ini ialah golongan ini menganggap bahawa pengasas mereka iaitu Mirza Ghulam Ahmad ini mempunyai sejuta mukjizat. Seperti mana yang diakui oleh pengasas mereka yang menganggap dirinya sebagai Nabi dan jelmaan Krishna, iaitu Tuhan mengikut kepercayaan Hindu. Beliau juga telah beriktikad bahawa dirinya telah menerima kitab suci Al-Tazkirah daripada Tuhan. Selain itu, beliau juga telah mengubah suai ayat-ayat suci Al-Quran. Pengubah suaian ayat suci Al-Quran ini dipanggil Tahrif Al-Quran. Sebagai buktinya, beliau telah mengubah ayat 23 surah Al-Baqarah, ayat 50 surah Al-Hajj dan juga ayat 1 surah Al-Qad. Terdapat banyak lagi ayat yang diubah olehnya. Hal ini adalah bertujuan untuk menguatkan dakwaannya. Selain itu, beliau juga telah menafikan jihad dan mewajibkan taat setia kepada British. Hal ini kerana beliau merupakan seorang yang anti-jihad dan penyokong kuat British di India. Buktinya, beliau telah melarang pengikutnya untuk berjihad menggunakan pedang bagi semua peperangan untuk agama Islam. Jazakillahu khairan kathiran diucapkan kepada saudari Farahida atas penerangan tentang golongan Qadiani tersebut. Seperti mana yang kita tahu, ajaran sesat semakin hari semakin berluasa dalam kalangan masyarakat pada masa kini yang semestinya mempunyai faktor tersendiri. Kembali kita kepada panel pertama, iaitu saudari Hadilah. Bolehkah anda menerangkan sedikit tentang faktor penyebaran ajaran sesat ini? Bagaimanakah ia masih boleh menular walaupun telah diambil tindakan oleh pihak berkuasa? Pada pendapat saya, ajaran sesat ini terjadi apabila seseorang itu terlalu gairah mencari ilmu agama sehingga berlakunya perbezaan pendapat dan mereka tidak merujuk kepada orang yang lebih berilmu daripada mereka. Selain itu, sebahagian besar daripada mereka yang kekurangan dalam memahami ilmu agama Islam dan tidak mendalami ilmu tersebut. Bolehkah saudari Farahida menerangkan lebih lanjut tentang faktor penyebaran ini? Bagi pendapat saya, pada era yang serba mencabar ini,
Terdapat ramai masyarakat yang ingin mempelajari ilmu agama dengan cepat dan mudah tanpa memeriksa kesahihan ilmu tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana masyarakat zaman kini amat mementingkan kekayaan duniawi berbanding al-akhirat. Jika ada faktor penyebaran, mesti ada cara-cara mengatasinya. Bolehkah saudari berdua menerangkan bagaimanakah cara-cara mengatasi masalah ini? Bagi pendapat saya, kerajaan boleh menguatkesakan undang-undang dengan cara mengambil tindakan yang keras. Pada pendapat saya, pihak kerajaan boleh menguatkuasakan undang-undang dengan cara mengambil tindakan yang tegas dan memberi hukuman yang setimpalnya terhadap golongan yang menyebarkan ajaran sesat. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengadakan program pemulihan akidah. Alhamdulillah, setakat ini di Malaysia telah mewujudkan pusat pemulihan akidah di beberapa tempat seperti di Jelebu, Negeri Sembilan dan di Uluyam di Selangor. Apa pendapat kamu pula, saudari Farahida? Bagi pendapat saya pula, sebagai umat Islam, kita perlulah mengkaji dan menyelidik terlebih dahulu tentang kesahihan ilmu yang hendak kita pelajari. Selain itu, kita juga boleh menghadiri majlis-majlis ilmu yang dianjurkan oleh pihak masjid dan pihak sepatutnya. Oleh itu, dengan menghadiri majlis agama tersebut, kita dapat bertanya tentang masalah-masalah agama kepada orang yang lebih berpengetahuan. Penerangan yang begitu mantap dan padat daripada kedua ahli panel kita pada hari ini. Alhamdulillah, nampaknya kita sudah sampai di penghujung forum kita pada hari ini. Saya ingin memberikan sedikit ulasan tentang tajuk forum yang telah dibincangkan oleh dua orang panel kita pada hari ini. Kesimpulannya, ajaran sesat adalah dugaan bagi kita sebagai umat Islam untuk melihat sejauh manakah tingkat keimanan kita sebagai hamba Allah SWT. Sebagai manusia yang diberikan tanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini, kita mestilah mencari ilmu yang bermanfaat dan boleh memberi manfaat kepada orang lain. Setiap ilmu yang dipelajari mestilah disahihkan terlebih dahulu sebelum disebarkan kepada orang lain. Kerana apa? Kerana setiap ilmu yang disebarkan kepada orang lain dan ilmu itu adalah sesat. Ilmu itu adalah bercanggah daripada Al-Quran dan As-Sunnah dan ia diamalkan oleh orang itu, maka kita akan mendapat saham dosa bagi setiap orang mengamalkan amalan yang kita ajar. Dengan adanya teknologi maklumat pada masa kini, ajaran sesat begitu mudah untuk tersebar dan ia akan menyebabkan pengamal amalan sesat dari hari ke hari semakin meningkat. Dengan itu, kita mestilah berhati-hati dengan setiap maklumat yang diberikan kepada kita. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.